Okay, bertemu kembali bersama saya Apek Sayur. Okay, kali ni macam saya janjikan untuk part 3 pula lah, 2017, masa kelahiran Ahmad Motorworks. Okay, ni lah Ahmad Motorworks ni 2017. Kau belagak macam engkau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sini sana. Tak melajang, tak perlu ke mana, keputusan dalam diri saya. Assalamualaikum guys, dan selamat sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Apek Sayur. Dalam review. Pada episod kali ni adalah saya nak review. Bukan review lah, saya cerita lah pada 2017, maknanya tahun ketiga. 2015 kita dah cerita masa permulaan, 2016 dah. So sekarang ni adalah pada tahun 2017 lah, iaitu part 3 lah, Ahmad Motorworks. Apa yang terjadi pada Ahmad Motorworks ni pada 2017 adalah tahun yang paling yang sukar lah bagi saya, paling sukar dan mencabar. Waktu tu adalah waktu permulaan. Nampak macam 2015 tu dengan 2016 permulaan, bukan sebenarnya. Dia sebenarnya permulaan ada pada 2017, iaitu bermulanya betul-betul Ahmad Motorworks yang maintain sampai sekarang. Pada bengkel saya yang pertama yang di Bandar Mahkota Citra tu, yang saya buat dengan kawan saya nama The Fik tu, saya dah buat dengan dia pada 2016 pertengahan tahun kot, sampailah pertengahan tahun 2017 lebih kurang, sebelum bulan puasa. Macam-macam lah kami buat. Dia berniaga, saya berniaga, sama-sama berniaga. Lepas tu kami pun dah ada customer saya sendiri, dia ada customer dia. Maknanya saya lebih pada 4 stroke, dia lebih pada 2 stroke lah. Dia buat double R, dia buat RZ, dia buat 125, banyak lah grup-grup, tapi banyak lebih pada 2 stroke, dan saya lebih pada 4 stroke. Tapi saya hanya buat LC saja. Dengan Waisuku saya sikit, LC banyak. Setelah setahun lebih, setelah nak ambil agreement je, so saya dengan dia pun buat keputusan untuk berpisah lah. Sebab kedai tu dah tak muat dah. Dia dah ada customer dia, saya dah ada customer saya pun keluar lah. Saya minta keputusan untuk saya keluar. Dan masa saya keluar tu, saya tak ada kedai lagi. Saya bawa lah semua barang saya balik ke rumah. Saya ingat lagi, saya balik ke rumah. Maknanya kedai tu saya tinggalkan pada dia, deposit saya ambil balik. Dia pun berniaga macam biasa. Saya keluar, saya duduk di rumah lebih kurang 2 bulan. Bulan pertama saya buat kat rumah, sebenarnya saya tak nak buat pun, tapi customer mendesak saya untuk buat sebab yelah ada nak buat pergi kerja, ada nak repair, dan ada yang betul-betul percaya kat saya, ataupun customer yang repeat lah, dia datang hantar juga motor nak buat. Bila saya buat ni, biasalah kadang-kadang bising, saya faham memang bising, salah saya. Lepas tu bau petrol, saya basuh enjin, lepas tu minyak hitam kadang-kadang pun biasa tumpah-tumpah, ada menyebabkan bau lah dan pencemaran di longkang. Dan nak jadikan cerita, depan rumah saya tu pula memang dia punya pegawai lah, pegawai di BKL. Pegawai bukan biasa-biasa punya, memang pangkat besar, tak tahulah, dia memang punya kepala lah kot. Mula ada sawan saya, dia kata, lu kenal saya siapa tak? Saya tak kenal. Saya pun dah kenal orang kan, tapi dia tegur saya macam tu, patut boleh tegur baik-baik kan. Hello bos, sini tak boleh buat, bising kat sini, ganggu je, boleh tegur slow-slow kan. Saya pun faham, tapi dia tegur tu, cara tu mungkin lah dia stres ke apa ke, tak apalah, saya tak kisah lah. Saya okey sorry lah. Saya pun tak buat, tak buat kat rumah. Dan esoknya saya dapat surat lah daripada dia. Dia saman saya, dia panggil budak dia kot, hantar, saya akan saman lah lebih kurang 1,000 kot, sebab saya buat di rumah. Saya faham itu memang salah saya pun memang patut disaman lah. Saya buat kat rumah tu sebulan, lepas tu dah kena saman, saya dah tak buat dah. Sebulan tu saya hanya mencari kedai. Bermakna 2 bulan lah saya mencari kedai. Sementara tu wife saya menunggu nak bersalin anak saya yang kedua, iaitu Jannah, lahir pada 1 bulan 7 2017. 1 bulan 7 2017 Jannah. Waktu tu saya nak cari kedai pun saya dah selaru nak settlekan hal bini nak bersalin, lepas tu nak cari kedai, lepas tu kena saman lagi, nak bayar pun tak ada duit. Saya pun mencari kedai apa semua, tak jumpa. Dan wife saya yang dapat, dia dapat carikan dah. Sementara dia kerja-kerja di tempat kerja lama dia tu, dia cari, ada tempat di ni lah, Taman Utama sini lah, Taman Utama yang sekarang ni. Saya pun pergi cari. Saya datang sini, tempat sini macam okey. Sini memang kawasan perindustrian lah. Maksudnya kawasan bising, kawasan betul-betul yang memang betul-betul kerja penyelenggaraan. Kereta lah, lepas tu banyak office kat sini yang betul-betul memang boleh dibisingkan lah. Saya pun rasa, macam okey ni, daripada yang dulu punya bertentangan dengan kedai mamak, bertentangan dengan kedai-kedai butik lah apalah. So kadang-kadang saya bising ada orang report, dan dekat dengan perumahan sana. Dan saya rasa ini memang sangat sesuai dengan nombor 27 kat sini, memang nombor saya. Saya kan nombor 27 kelahiran saya, iaitu 27 September 1991. Maknanya bulan September jadi saya orang September lah kan.
hadiah. Waktu tu lah, waktu yang saya tengah bercelaru, saman lagi, bini nak bersalin, nak cari kedai pula tak ada. Saya pun dapat kedai ni. Saya daripada was saya carikan lah. Saya pergi, dia sebenarnya tak bagi. Saya kata, asal tak bagi pula? Owner tak bagi. Masa saya jumpa tu, sebab mula ialah jumpa kan. Dia kata nak buat bisnes apa? Saya kata nak buat kedai motor. Dia kata, tak boleh, tak mau. Kalau you buat kedai motor, saya ni tak mau. Yaudahlah, orang yang keempat. Kalau orang Cina kata, yang keempat ni memang say lah. Memang nombor mati. Nombor yang tak delak langsung lah, tak ada orang lah. Dia kata sebab sebelum you masuk sini sini kedai, sudah orang pertama itu hari, kedai motor 3 bulan lebih kurang, sudah caw, mati. Tak boleh berniaga, dah keluar. Masuk yang kedua, kedai motor juga pun keluar juga 3 bulan, tak boleh. Ketiga pun sama juga 3 bulan, semua 3 bulan, 3 out. Dia kata tak boleh. You lagi yang masuk kedai motor you orang keempat confirm lagi tak ada orang. Dia tak bagi. Dia berkeras-keras tak mau bagi. Dia kata, saya nak ni. Saya cakap saya boleh. Saya cakap saya boleh sebab saya ada customer, saya ada marketing saya. Saya rasa memang saya boleh lah. Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. You mesti mati punya. Sini memang tak ada laluan orang. Orang balik kerja takkan lalu sini punya. Saya pun akui memang tempat sini memang tempat mati. Memang kalau orang balik kerja ataupun orang pusing-pusing sini pun orang takkan lalu punya sini. Sebab ini adalah kawasan kawasan sangat mati punya. Kalau orang lalu sini mesti dia datang daripada online ataupun dia sesat. Antara dua tu je. Sebab orang balik kerja takkan lalu kat sini. So kalau buka kedai motor untuk buat servis enjin ke, tukar minyak hitam ke, tayar ke, rantai ke apa ke, memang takkan ada orang lalu lah. Saya rasa kalau setahun saya rasa adalah 5-6 orang akan singgah sini. Tu juga. Selebihnya memang online. So saya pun cakap, saya nak juga ni kedai ni. Saya pun tak apalah, dia tak bagi. Saya balik. Saya contact saya punya ejen yang kedai lama saya tu dengan rumah sewa saya sekarang yang kat Bandar Kota Ceras tu. Saya cakap, Stella, saya mau masuk kedai ni tapi dia tak bagilah. Itu owner tak bagi. Dia kata saya nak buka kedai motor, dia tak bagi, dia tak confident dengan saya. Tolonglah, saya mau masuk. Dia pun tak apalah, saya tolong. Stella pun call dia conceng. Dia berkata, apa? Boleh masuk. Dia kata, saya sudah confident dengan dia sebab you pun sudah duduk di rumah sana 1 tahun lebih. You bayar pun tak ada miss. You pernah sewa kedai sana yang saya deal pun memang tak ada miss, bayar semua cantik. Memang owner pun tak ada komplain. So I sudah explain pada dia pun sudah confident you boleh buka kedai di sini. So kita boleh deal lah. Tak apa, nanti saya siapkan agreement. Dan dia pun siapkanlah agreement, dia siapkan semualah. Apalah, sign lah apa semua, tenancy agreement lah, benda lah semua dia buat. Memang dia buat bagus lah. Memang kerja sangat cekap dan komplit. Saya pun pada masa yang sama, saya tengah struggle dengan wife saya nak bersalin jannah ni. Saya tak pasti sama ada jannah lahir dulu ataupun saya dapat kunci ni dulu. Tapi pada tahun yang sama lah, dan pada tu memang pada situasi yang sama lah. Bila saya dapat je kunci, saya bayar sewa 3+1 2,200 darab 4, lebih kurang 8,800. Bla pun saya buat kedai ni lebih kurang 13,000 14,000 jugalah. Cat lah, apalah, barang-barang semua lah habis. Saya masuk itu, dalam tu masuk kosong lah. Memang kosong. Ada rak pun, rak baju lah. Rak baju yang saya ikat tu pada episod yang sebelum ni tu. Rak tu saya bawa pergi ke bengkel yang pertama. Pada bengkel yang pertama saya bawa balik ke rumah. Dan dari rumah saya bawa balik rak yang mak saya beli tu sampai lah kat sini. Sebab memang saya tengah tak ada duit. Memang saya tak ada modal, saya tak ada apa yang boleh saya letak kat sini. Saya pakailah rak tu, rak baju tu. Saya letak barang. Sengit bengek lah benda tu. Saya pakai benda tu dulu, saya ingat lagi. Dan ada beberapa rak lah lain yang saya beli untuk top up, untuk letak barang-barang yang sedia ada. Sebab masa dah berniaga kat sana kan, dah ada kedai. So saya pun dah mula top up barang. Sejak tu saya buat kedai kat sini, adalah beberapa customer datang dan saya pun buat beberapa perubahan, kejap kat sini. Yalah almari kan. Sebab saya tak tahu macam mana nak set up kedai. Almari tu letak sini ke, rak tu letak sini ke, apa ke, banyak perubahan lah. Sambil tu saya banyak mengkaji motor, saya buat suku, saya buat ni banyak benda yang saya buat salah daripada elok. Sebab biasalah R&D ni kan, kita nak kena belajar sesuatu tu. Sebab masa tu saya pun belajar sendiri. Tak ada pun guru yang dekat boleh ajar saya terus. So saya banyak mengkaji sendiri, banyak habiskan duit sendiri, banyak habiskan masa, tenaga dan kos untuk buat enjin. Itu semua untuk menimba ilmu lah, masa saya buat 2017 ni, saya bermula dengan 3 orang, iaitu first kali adalah Maula ni yang misai-misai sikit tu. Dia janggut-janggut sikit, pakai spek. Lepas sekarang saya baru ambil dia balik. Sebab dia lepas 2 tahun dia kerja dengan saya apa semua, lepas tu dia berhenti, dia buat kerja lain apa semua, baru saya masuk balik. Baru sebulan dia masuk balik dengan saya sebab saya suka. Dia memang sangat bagus. Saya ambil dia balik, Maula. Saya buat 3 orang. Saya, Maula dengan abang saya Ami. 3 orang. Ami pun waktu tu Ami ada kerja. Dia kerja di Permodalan Nasional Berhad sebagai dispatch selama berapa tahun kan? 4-5 tahun kot dia. Kerja kerajaan. Bagus lah. Bukan kerajaan lah. Kerja tu kerja selesa lah. Kerja yang dah kukuh lah. Saya cakap, saya boleh offer gaji dia yang lebih baik lah. Tapi mula dia tak confident. Boleh ke ni? Dia pun tanya wife dia, bincang dengan ayah saya lah apalah. Dia kata, ya betul, dah ada kerja tetap kan, dah ada kerja bagus. Kenapa nak mula susah-susah macam ni kan?
Macam saya lah, macam saya kan baru nak mula, tak ada apa, saya tak ada income. Dan macam mana? Betul ke saya boleh offer gaji macam tu? Betul ke gaji ni tetap? Boleh ke hidup? Saya cakap abang saya ni, terpulang lah kalau nak masuk sini. Kalau rasa nak sama-sama berniaga, nak sama-sama susah, sama nak naikkan, kita buat sama-sama. Sebab saya pun tak ada siapa yang boleh bantu selain dia. Dia pun bagus dalam bidang R&D, bahagian management pun dia bagus. Banyak dia ajar saya. Banyak ada buat bahagian buat motor lah, banyak dia pandai. Dia bahagian teknikal semua dia bagus. Bahagian safety semua dia bagus. So dia pun bincang-bincang, dia pun solat istiqarah semua, dia fikir, dia ambil keputusan untuk berhenti. Alhamdulillah. Bila dia berhenti, dia masuk dengan saya sebagai full time. 3 orang kami buat. Kami bermula dengan 3 orang dulu. Selepas tu barulah dibantu oleh Ayib, Alip, Ayin dan macam-macam lagi, banyak lagi yang dah terkeluar, dan macam-macam diorang buat kerja lain sekarang. Waktu ni 3 orang permulaan dia dah. Permulaan 3 orang ni sampai sekarang ada lagi 3 orang ni. Ni orang-orang kuat saya lah, iaitu Ahmad Dalami, Maula dengan saya lah. Kalau nama IG dia K Maula. Dia jarang sikit keluar-keluar kat IG ni, ada jenis penyegan. Saya buat 3 orang ni memang struggle sangat lah. Time tu memang tak ada sangat customer, tak ada apa sangat. Kita selalu kalau nak promote biasalah keluar malam minggu, Bukit Dukung kan, kita keluar Minon, pergi Roti John Paroy. Itulah memang cara kita marketing memang macam tu. Cara kita marketing untuk, sebab saya tak main lumba haram kan. So untuk saya kenalkan bengkel saya ni, nak kenalkan nama saya ni, nak kenalkan motor siapa ni, motor ni kat depan ni. Contohlah kalau kat depan lah, biasa kat belakang. Siapa yang motor yang ada dalam video ni? Okeylah dalam video walaupun duduk belakang. Walaupun duduk belakang macam ni macam saya kan, duduk belakang. Saya duduk belakang, saya suka rekod orang ni sebab motor saya tak laju. So saya ambil video tu, saya masuk dalam YouTube. Sebab banyak dalam YouTube saya, banyak rekod video daripada saya lah. Saya rekod orang tengah racing apa ke, saya upload dalam YouTube walaupun motor saya tak laju. Itu cara marketing saya. Maknanya motor saya tahan dan saya pun kerap keluar. Orang kenal saya. Saya friendly dengan orang, saya kenal-kenal orang. Saya jumpa dengan follower, dengan customer, saya banyak bersembang, saya banyak berinteraksi lah. Banyak share ilmu. Banyak lah saya kongsikan. Pada 2017 memang sangat struggle lah. Kalau nak ingatkan balik memang sangat-sangat susah. Waktu tu ada lagi seorang lagi kawan saya, nama dia siapa nama dia? Alah saya lupa lah nama dia. Ada main motor juga. Ada tolong-tolong. Sampai sekarang saya tak tahu mana dia pergi. Tapi alhamdulillah sebab yang ada yang dulu ni adalah saya sekarang. Sebenarnya saya pun tak hebat mana. Banyak yang ada pun kawan-kawan yang support, kawan-kawan yang bantu. Ada Ibrahim, ada banyak ni nama saya dah tak ingat lah. Ramai sangat. Betul-betul memula dulu asyik konvoy je, pergi mana-mana, Teluk Batik ke, ada dia macam catering kan, kereta pula motor kan. Diorang akan support lah. Dah pakai baju Ahmad Motor Work. Diorang memang sangat-sangat support. Memang kita ada family kita lah walaupun tak ramai. Sebab saya baru lagi, dan masa saya buka bengkel tu kat sini memang saya tak ada nama lah, memang tak ada yang kenal saya pun. Bengkel-bengkel yang ternama sebenarnya banyak gila. Yang nama-nama yang naik memang saya ni memang tak dipandang lah. Kalau sebut Ahmad Motor Work memang siapa pun takkan tahu, memang tak kenal. Sebab banyak dah tahu dah, banyak bengkel yang dah ada. Dalam Motor Work, SCK Racing, SCH Racing, Urek Machine, Aboy Ellis, apa lagi, Yazid Abad, bengkel-bengkel yang lama yang saya ingat yang betul-betul yang power lah, yang betul-betul padu. MS, Pali Motorsport, Osman Kitty Machine, banyak lagi lah nama-nama terkenal. Tu saya promote kat sini, memang saya suka orang Melayu kita, saya promote. Diorang memang sangat bagus. Nama Abbas, apa lagi yang ada dekat BTR tu. Ada lagi banyak lagi lah bengkel-bengkel Melayu kita yang saya support. Memang saya sangat-sangat support. Kalau saya tak boleh buat, saya cakap pergi kat diorang. Sebab saya tentu saya buat banyak tu, saya masih lagi mengkaji, masih lagi baru dalam bidang ni, masih lagi hijau. Banyak saya buat, sebenarnya banyak benda yang saya buat, banyak saya buat rosak lah. Saya belajar dari situ. Sebenarnya ya macam kita cakap, kenapa R&D motor orang? Bukan R&D motor orang. Sebenarnya kita, kalau boleh kita buat motor orang ni, kita buat special sikit, bagi betul-betul lagi padu. Tapi kadang-kadang kita buat lagi padu tu kadang-kadang sebenarnya tak tahan. Kualiti barang tu tak dapat nak menampung dengan apa yang kita set up. CR tinggi sangat lah. Lepas tu kalau piston tu kita buat poket terlalu besar sebab pakai cam tinggi. Sebab kita nak betul-betul nak bagi motor tu laju. Tapi orang salah anggap dengan kita. Dan kita saya R&D motor customer lah apalah. Sebenarnya niat kita nak bagi motor orang ni memang sangat laju. Sebab saya kalau boleh, setiap motor yang saya buat tu, motor A lah, motor A saya buat mesti ni paling laju. Bila saya buat motor B, nak buat motor B ni mesti lagi laju pada motor A. Saya buat motor C, mesti saya nak lagi laju pada motor B. Walaupun spek yang sama. Itu cara saya mesti nak mengkaji. Okey, mesti lagi laju. Taper buat macam ni, kawal head buat macam ni apa? Kawal head buat macam ni, pakai plug ni lah, pakai CDI ni lah, pakai exhaust ni, macam-macam saya belajar. Saya belajar semua dari pengalaman saya. Memang banyak tenaga yang saya keluarkan, banyak kos, masa dengan family lagi lah. Memang sangat-sangat berkurang lah. Memang banyak yang saya dah korbankan sebab nak menjayakan kedai yang ada sampai sekarang ni lah, Ahmad Motor Works. 2017 ni banyak kedai apa pun saya tak ada buat apa lagi. Saya hanya top up barang je. Masih lagi sama lah, saya tak ada gaji. Gaji saya memang hanya saya ambil untuk bayar duit sewa rumah, bagi makan anak bini. Selebihnya saya akan pulang balik semua, saya akan top up barang. Saya tak pernah beli apa-apa pun. Saya tak pernah beli apa-apa. Kasut ke, baju ke, seluar ke, raya pun saya tak cuti. Baju raya pun saya tak beli.
Orang lain ada cuti, orang lain kerja biasa pun boleh bercuti. Saya raya, saya tak raya. Raya sehari je, terus kerja balik. Orang kata kerja jadi bos ni sangat-sangat mudah. Saya hanya boleh ketawa je lah. Saya hanya boleh senyum je lah. Kata senang kan jadi bos. Dia senyum je lah, tak apalah. Tengok jadi bawa tahulah. Tak 24 akan running, 24 jam akan running. Akan berfikir macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Sebab time tu adalah tahun saya betul-betul baru nak tahu kedai ni nak buat apa, customer nak apa sebenarnya, setup ni macam mana. Banyak yang saya fikirkan, semua saya buat sekali. Saya lah nak kena buat marketing, saya lah buat management, saya buat motor, saya overhaul, saya basuh motor, saya ni naik reply customer, saya keluar malam minggu, saya nak jaga anak, saya nak jaga bini, saya nak buat semua, saya nak kena buat. Memang sangat-sangat selaga 2017 ni. Waktu tu memang tak boleh nak kembangkan bisnes sebab modal pun tak ada. Barang pun kalau masuk kedai tu memang banyak kosong. Banyak kosong je lah. Memang saya masih lagi ingat memang sangat-sangat kosong dan tak ada apa yang saya nak jual sangat. Hanya servis, modify, repair. Itu je lah. Dan saya akan ceritakan, okay, 2017 ni dah habis dah tanya. Dah tak ada apa sangat. Inilah apa yang saya buat, yang saya share ni. Selain keluar malam minggu, racing-racing itulah untuk cara marketing saya. Dan 2018 ni ada pembaharuan yang saya buat. Okay, apa yang baru saya buat? Okay, saya akan ceritakan pada part 4. Okay, yang ni part 3 kan? Okay, 2015 part 1. Part 2 2016, kali ni 2017 part 3. Saya akan ceritakan pembaruan apa yang saya buat, apakah penambahbaikan, apakah pencambahan yang saya buat pada 2018 ni. So, kalau perkongsian saya ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa subscribe, like and share, bagi tahu kawan-kawan. Ini salah satu channel yang untuk korang kembangkan ataupun korang mendengar pengalaman saya ataupun pengalaman dalam bidang bisnes pemotoran. Right, hati saya akan cerita lagi. Pada part akan datang saya akan cerita lagi macam mana nak buat bisnes, macam mana lagi nak bercambahkan kedai, apa yang saya buat, apa yang saya lalui, apa yang saya counter, macam-macam lagi saya buat. Alright, saya akan ceritakan, saya akan share kepada semua tanpa hijab. Tanpa saya menafikan, tanpa saya rahsiakan apa-apa. Alright, guys, jangan lupa like sekarang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sambung dalam video. Teruk lah spek ni. Okay guys, ini salah satu untuk saya mengkaji dan kita akan tengok aspek yang kita R&D, ada kekurangan di mana, ada kelebihan di mana, kita akan ambil dan kita akan set up balik. Contohnya kita ambil sebagai GPS ini, kita nampak ada graf dia naik turun GPS, mungkin jalan ni landai, jalan ini tinggi, kita akan tengok mungkin ratio sprocket aspek habis ataupun angin, rintangan angin ataupun apa-apa, kita akan kaji kat situ ke semua dan kita akan R&D pada spek. Okay, macam ni saya tengah spek untuk spek Espada lah. Ni kita buat pada full spek Espada. Akan share nanti pada video akan datang. Right, tengok saya ulas nanti video yang ni. Kita gerak dulu.